harus cari Nabi menjadi pemimpin. Selagi dia bernama manusia, sudah pasti dia ada kelemahan. Ya, tetapi kelemahan berbeza dengan penyelewengan. Kalau zaman Muhyiddin dulu, dia bukan kelemahan, saudara. Kalau zaman sebelum ini, dia bukan kelemahan. Di zaman Atok dulu bukan kelemahan. Tetapi zaman itu berlakunya penyelewengan dan salah guna kuasa. Hari ini, kita lihat, 7 bulan baru. Pembangkang tidak boleh mencari satu pun kes rasuah dan penyelewengan yang dilakukan oleh kerajaan. Sebab itu dalam penerangan mereka, mereka lebih banyak ya, bawa kepada berita-berita persepsi dan juga fitnah. Mereka cerita Anwar jual sempadan negara. Dijawab oleh Anwar Ibrahim. Ya. Dia kata Anwar tidak boleh menarik pelabur. Anwar bawa fakta dalam parlimen berapa banyak jumlah pelaburan yang dia bawa balik. Ya. Kalau berhujah cara baik, Anwar boleh jawab. Mana mungkin pemimpin yang menipu, dia sanggup dedahkan diri dia dalam soalan-soalan setiap minggu direct kepada Perdana Menteri. PMQ yang diadakan dalam parlimen, di mana Anwar meletakkan diri dia setiap hari Selasa supaya orang bersoal dia. Sebelum ni tidak ada pemimpin yang berani buat demikian. Abah kau jauh sekali. Ya, berdepan dengan wartawan pun abah kau tak berani. Ya, nak buat live pun tak berani. Yang ada video yang diviralkan, ya, dia marah RTM kerana buat live tak bagi tahu dia. Ini live ke? Ini live ke? Apa buat live kata. Dia tak berani saudara. Suka baca PDF. Ya, buat live tak nak buat rakaman. Nak buat PC wartawan pun tak berani. Apakah ini pemimpin yang kita nak agungkan? Bagaimana negara lain nak hormat dia sebagai Perdana Menteri? Ya? Kalau dia sendiri tidak berani berdepan dengan wartawan, dia sendiri tidak berani berdepan dengan rakyat. Hari ini dia bising. Anwar ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ya, zaman dia dulu, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dia main golf waktu Covid. Apa yang dibuat sebagai Perdana Menteri? Anwar ke sana, ke sini, dia jumpa dengan rakyat kalau dalam negara. Ya, setiap mana dia pergi, kita lihat sambutan. Terutamanya anak muda telah kembali kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau dia pergi keluar, ya, dia buat tugas semi, dia buat pelaburan masuk ke dalam negara kita. Ya, dia tidak akan pergi bersama keluarga, anak cucu cicit untuk bercuti-cuti. Ya, untuk nak bercuti di luar negara. Ya. Jadi semua ini fakta yang dapat kita lihat. Kalau Tuhan dah tunjukkan kebenaran depan kita, kenapa kita nak tutupkan mata kita? Ya, kenapa kita nak tutupkan mata kita? Tak sokong PH pun tak apa, saudara. Tapi kebenaran itu harus kita akui. Kebenaran itu harus kita akui. Bila kita nyatakan bahawa pemimpin PAS ini dalam setiap ceramah mereka hanya menimbulkan fitnah, itu bukan fitnah. Yang kita sebut itu betul. Zaman sekarang ni bukan zaman dulu. Kita boleh dengar ucapan secara live. Kadang-kadang ceramah dia pun secara live. Boleh ikuti rakaman. Ya, kalau fitnah, kenapa dia minta maaf? Sebab itu banyak kes-kes di mana pemimpin PAS ni buat fitnah, akhirnya dia akan minta maaf. Macam juga ustaz yang di Kedah baru ni kan. Akhirnya dia minta maaf. Kalau benda tu betul, pertahankanlah. Kalau terpaksa masuk mahkamah, pertahankan. Ya, kamu seorang syekh, ulama, takkan takut nak berjihad. Bukan berperang pun. Tak jatuh hukuman gantung pun, kalau bersalah pun. Paling kuat kena denda je. Tapi kenapa kamu minta maaf? Sebab sebenarnya kamu tahu bahawa kamu bersalah. Itu aja. Kalau kamu betul seorang pejuang Islam, ya, yang kamu tanamkan di kalangan penyokong kamu, ya, boleh mati syahid dan sebagainya, kamu sebagai pemimpin, kamulah sepatutnya harus berkorban dulu. Belum lagi pergi berperang. Ya, nak masuk mahkamah pun takut. Tarik balik kenyataan. Ha? Kita ada beberapa minit lagi sebelum pukul 10. Saya tak boleh lama ni. Sebab saya kata tadi awal-awal lagi, bahawa kita akan, saya kena tutup sebab saya nak ambil anak tuition. Jadi kita tak banyak masa lah. Kan kalau ada orang minta naik, saya bagilah naik. Turun. Siapa naik tadi? Saya dah bagi naik, dia terjun pula. Tak apa. Ya? Tak apalah. Dia nak terjun, kita tak boleh paksa orang naik, saudara ya. Kalau saya tak naikkan dia, dia kata saya tak bagi peluang naik. Bila nak saya naikkan dia, dia terjun tiruk pula. Ini masalah dia.
Tapi tak apa, kita teruskan penerangan dalam beberapa minit yang ada. Ya. Jadi sebab tu kena beritahu. Saudara sendiri pun tahu, ada satu ustaz dalam mesyuarat cawangan PAS. Dia sebut, ya, orang PAS yang datang mesyuarat PAS, kalau mati sewaktu datang mesyuarat, mati dalam mesyuarat, dia lebih mulia daripada mati sujud dalam solat. Ini bukan fitnah. Ada dalam YouTube. Saudara boleh cari. Ya, dia tengok aja. Mati dalam mesyuarat PAS lebih mulia daripada mati dalam solat, mati sujud. Ya. Mati dalam keadaan sujud. Sebab dia menggunakan hujah bahawa mesyuarat PAS ini adalah mesyuarat untuk memperjuangkan Islam. Satu jihad lah juga. Mesyuarat PAS itu jihad. Mesyuarat PAS adalah satu merupakan jihad tentang membincangkan Islam, maka mati ketika itu boleh dianggap sebagai mati yang mulia lah. Ya, tafsiran dia. Okey. Kalau betul tafsiran macam itu, sepatutnya ustaz ini kena beritahu Haji Hadi. Datanglah parlimen. Sebab mesyuarat ataupun dalam bahasa Arab disebut syura. Syura terbesar dalam negara kita adalah parlimen. Ya, jauh lebih besar daripada mesyuarat PAS cawangan. Saya nak beritahu. Sebab PAS cawangan dia tidak akan membincangkan isu-isu dasar negara. PAS cawangan tidak membincangkan isu ekonomi negara. Di parlimen membincangkan isu dasar-dasar negara yang jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Ya, bermakna kalau mesyuarat PAS cawangan pun mati ketika itu adalah mati yang lebih mulia daripada mati dalam keadaan sujud, maksudnya kalau mati dalam parlimen di dalam memperjuangkan Islam jauh lebih mulia. Tapi kenapa Presiden PAS ponteng parlimen? Itu isu dia. Kalau betul dia mulia, Presiden PAS kena orang yang paling tinggi kehadirannya dalam parlimen. Ya? Tapi dia termasuk dalam 5 ahli parlimen yang kerap ponteng. Di antara 5 ahli parlimen yang kerap ponteng, di samping dia Hamzah Dolmat tu, ya? Abah Kau, Haji Hadi, ya? Di antara 5 orang kerap ponteng. Ini fakta kehadiran parlimen mencatatkan. Ya? Kalau tak betul, rekod apa yang disebut, saman saya. Ya? Ini fakta saya. Kalau betul mesyuarat itu ada satu kerja jihad, satu kerja mulia, sepatutnya Haji Hadi orang pertama, ya, yang kerap hadir ke parlimen. Ya? Kalau berdasarkan kepada dalil ustaz dia tadilah, mesyuarat cawangan pun kalau mati lebih mulia daripada sujud. Ya? Ini yang kita nak hujahkan. Apakah kita fitnah? Ya? Ini betul. Ini betul. Haji Hadi pun pernah sebut. Ya? Dijangkakan pilihan raya dalam waktu haji baru-baru ni. Ya? Tahun ni. Dia kata apa? Kalau pilihan raya diadakan, bagi yang mereka nak pergi haji, hendaklah tangguhkan haji. Kerana pilihan raya itu lebih penting daripada menunaikan fardu haji. Sampai ke tahap itu. Dia nak suruh orang tangguh pergi haji sebab nak mengundi. Nak mengundi saudara. Ya. Nasib baiklah tak ada pilihan raya waktu haji ni. Kalau tidak, ramai ahli PAS yang telah mendaftar di tabung haji, giliran mereka nak pergi haji, batal. Mereka terpaksa batalkan. Apakah tahun depan mereka akan dapat? Belum tentu. Sesilap tak sempat langsung pergi. Meninggal dunia. Langsung tak sempat. Sebab apa tak sempat? Sebab percaya kepada Haji Hadi. Batalkan pergi Mekah kerana nak mengundi. Sebab dia pegang dalil bahawa memerintah negara itu dengan Islam wajib. Maka memberi undi kepada PAS itu wajib. Jauh lebih wajib daripada menunaikan fardu haji. Itu aja hujah dia. Tapi saya nak bagi tahu penyokong PAS. Ya, kalau itulah dalil dia, kenapa waktu kamu jadi kerajaan, kamu ada kuasa, menteri agama kamu, menteri undang-undangan juga kamu. Kenapa kamu tidak bawa apa yang kamu perjuangkan selama ini? Ya, dia kembali kepada alasan kita bukan majoriti. Ya, kenapa kamu tidak bantah judi dinaikkan daripada 8 kali kepada 22 kali, wahai PAS? Ya, waktu kerajaan PS, Menteri Keuangan DAP, bukan Islam pun. DAP, Cina bukan Islam, jadi Menteri Keuangan. Atas kuasa dia telah menurunkan judi kepada 8 kali. Tetapi apabila kerajaan Melayu Islam yang dipimpin oleh Abah Kau, yang berada bersamanya Haji Hadi di dalam itu, PAS di dalam itu, judi 8 kali dinaikkan kepada 22 kali. Kalau kita tanya kepada PAS kenapa tidak bantah, dia kembali kepada alasan kami bukan majoriti. Kami bukan Perdana Menteri.
Kami ada sebahagian saja dalam kerajaan. Itulah alasan dia. Kita tanya dia balik. Kalau kamu nak jadi majoriti, macam mana kamu nak jadi majoriti kalau kamu hanya bertanding 50-60 kursi parlimen? Macam mana kamu nak jadi Perdana Menteri kalau kamu sendiri pun tidak mencalonkan calon kamu sebagai Perdana Menteri? Ya. Jadi pilihan raya akan datang ni kita minta PAS letak calon paling minima 112 kursi parlimen. Baru boleh angkat PAS sebagai kerajaan. Selagi kamu berikan kepada parti lain dan calonkan pemimpin di parti lain sebagai Perdana Menteri, jangan gunakan alasan PAS tidak ada kuasa. Kamu sendiri tidak mahu berkuasa. Kamu sendiri tidak meletakkan sebagai parti yang mahu kepada kuasa. Jangan salahkan orang lain. Waktu Kerajaan Melayu Islam tidak ada DAP pun. Kamu nak salahkan siapa? RU 355 tidak boleh dibawa. Kamu nak salahkan DAP. DAP tidak ada dalam kerajaan kamu. Bahkan kerajaan kamu itu adalah Kerajaan Melayu Islam. Sepatutnya waktu itulah sebaik-baiknya kamu nak laksanakan Islam. Tapi saudara, alhamdulillah, di bawah PMX ini, dia bukan sahaja tumpu kepada ekonomi, pulihkan ekonomi. Dia bukan sahaja tumpu kepada pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan diberi peruntukan yang tinggi. Dia juga tumpukan kepada kesihatan. Dia juga tumpukan kepada syiar-syiar Islam. Di Kedah, setiap masjid dapat 5,000 menjelang Aidil Adha ini. Walaupun Kedah ditabir oleh Sanusi. Pada dia tidak ada masalah. Yang penting, dia nak umat Melayu Islam ini dijaga, dipelihara. Di Kelantan begitu juga. Sekolah agama, masjid di kampung Menteri Besar sendiri Ahmad Yaakob. Masjid dia, di kampung dia, Anwar beri peruntukan untuk menyiapkan masjid tersebut. Kerana bagi Anwar, kalau sekali kamu berbaik dengan dia, beribu kali, berpuluh kali, dia akan berbaik dengan kamu. Tetapi kalau kamu kurang ajar dan biadab dengan dia, bagi Anwar, dia tidak ada upaya. Dia tidak sanggup untuk menyembah dan melutut kepada orang yang kurang ajar. Saudara, ini yang kita harus faham. Bagi tahu Sanusi, negeri Kedah boleh dibangunkan. Kalau kamu jadi menteri besar, sekarang ni tak jadi menteri besar lah, dah berubah. Sewaktu kamu jadi menteri besar, kamu biadab dan sombong dan sentiasa nak bergaduh dengan orang. Kemudian kamu nak minta orang bantu. Mana masuk akal, saudara? Kita nak minta bantuan daripada orang, tapi kita ego dan sombong. Kamu main kepribadian Anwar. Bila kamu bercakap pribadi Anwar, kamu serang. Alor bertemu alor lah, lesung lah, bagai-bagainya. Kamu nak sindir Anwar Ibrahim. Kamu main pribadi Rafizi, gigi Rafizi kalau kamu tegur. Ini kau watak seorang menteri besar. Kamu cerita, Anwar dia tak tahu apa. Macam mana Anwar nak bantu orang miskin kalau Anwar sendiri tidak pernah berada dalam kemiskinan. Ini ke hujah menteri besar, saudara? Saya nak bagi tahu, sekali lagi saya nak ulang. Nak bagi tahu Sanusi, kamu nak cerita tentang perjuangan kemiskinan Anwar Ibrahim. Apakah kamu tidak tahu sewaktu Anwar belum jadi ahli parlimen pun, belum sertai parti politik pun, Anwar telah memperjuangkan nasib orang miskin. Anwar telah memperjuangkan nasib penulis-penulis getah di baling. Sehingga dia sanggup campakkan diri dia di dalam tahanan ASA. Kerana nak perjuangkan orang Melayu di baling. Tahun 74, waktu itu Sanusi masih main taik lagi, saudara. Waktu Anwar membela orang Melayu di baling, memperjuangkan nasib orang Melayu, waktu itu Sanusi masih pakai napkin, masih bermain taik lagi, saudara. Hari ini Sanusi nak pertikaikan perjuangan Anwar Ibrahim. Saya nak tanya Sanusi, berapa banyak sekolah yang kamu bina untuk perjuangkan anak-anak Melayu yang ketinggalan dalam pelajaran? Anwar menubuhkan yayasan anda. Saya nak tanya Sanusi, berapa kali kamu dimasukkan ke lokap memperjuangkan orang Melayu? Lokap, tak ada penjara, lokap je pun, untuk memperjuangkan nasib petani-petani di Kedah. Kalau kamu nak cerita tentang perjuangan Anwar Ibrahim, Sanusi bukan orang dia boleh bercerita. Jadi, akhir kata, dah hampir pukul 10. Nanti anak saya tunggu pula kan. Jadi akhir kata saya minta maaf lah ya. Jadi yang last minute ni ada Papa Jahat, ada Dave, ada orang ni minta naik ni. Papa Jahat dengan Dave, saya minta maaf lah tak boleh naikkan. Saya ada lagi 2-3 minit lagi lah ya, untuk saya akhiri ya. Jangan lupa pukul 10 lebih kawan kita Yani akan buat live ya. Saya suruhlah ramai-ramai ya untuk mendengar penerangan ya. Sebab di live kita, sama ada live saya ataupun live Yani dan beberapa rakan kawan yang lain, kebiasaannya kita tidak akan block sesiapa yang nak naik ke atas ya, kecuali kamu komen di bawah ni lucah-lucah dan sebagainya ya. Jadi pukul 10 lebih selepas ini insya-Allah Yani akan live. Saya minta semua rakan pergi ke sana
dan kita akan bincang topik-topik yang dibawa, topik yang kadang bermacam-macam topik. Bukan ekonomi saja, kita juga bincang dan topik penjualan agama oleh PAS, kita juga bincang apa program, dan kita juga bawa menteri-menteri dan tokoh-tokoh ternama. Ini cara kita memberi penerangan. Terpulanglah kepada anda nak dapatkan penerangan dan juga pencerahan, atau anda masih lagi butakan mata, pekakkan telinga dan serahkan otak kamu kepada lebay-lebay. Ya, percayalah saudara, tanpa kamu yang menyerahkan otak kamu kepada mereka, mereka tidak akan lama dalam politik. Percayalah. Sebab itu, bagi Haji Hadi, seperti mana dia pernah sebut, dia nak kepada anak-anak muda yang jahil-jahil. Supaya yang jahil ini bukan untuk dia dakwah atau bagi cerdik. Orang jahil inilah yang dia akan tunggang untuk kepentingan diri dia. Okey, sebelum ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sempat bersama saya dalam singkat waktu ini, dan juga yang telah memberikan gift dia. Terima kasih. Kita ada lagi seorang lagi nak masuk ni, Muhammad Akhir, ya, minta maaf Muhammad Akhir, ya. Anda boleh qadha boleh boleh qadha tu, ya. Boleh qadha boleh hajat nak masuk tu dalam live saya akan datang, ataupun dalam live akan kita yani lah, ya. Anda boleh minta naik dan sebagainya. Jadi itulah pencerahan saya pada hari ini. Jadi fikir-fikirkanlah saudara, ya. Saya bukan ada apa-apa, saya bukan menteri, ya. Saya bagi penerangan bukan untuk kepentingan saya. Saudara tak sokong pun tidak ada kesan kepada saya. Saudara sokong pun tidak ada kesan kepada saya. Tetapi untuk masa depan kita bersama. 7 bulan hari ini, ya, di bawah PMX, kita dah nampak beberapa kebaikan yang dilakukan. Percayalah saudara, setahun, 2 tahun kita berikan masa pada PMX, ya. Dia reset balik pentadbiran negara. Percayalah, insyaAllah negara kita akan menjadi. Okey. Sekian saja. Jangan lupa kita ada live yang ni selepas ini dalam pukul 10 lebih lah. Saya pun tak pasti. Biasanya lebih kurang macam tu lah. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.